Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam perkongsian Salatul Jumaah pada hari ini. Ia adalah merupakan satu inisiatif daripada Masjid Darul Ma'mur untuk kita berkongsi sama kandungan teks khutbah Jumaah yang disiapkan oleh Majlis Ulama Islam Singapura. Moga-moga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan keimanan kita, ia menguatkan lagi jati diri kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi, sepanjang bulan Ramadan yang lalu, kita sama-sama telah berusaha untuk membaca Al-Quran dan menghayati maksud dan makna di sebalik ayat-ayatnya. Banyak pengajaran yang telah kita perolehi dengan kita membaca Al-Quran. Dalam usaha kita untuk terus istiqamah mendampingi Al-Quran, mimbar sepanjang bulan ini ingin mengajak kita untuk menghayati sebahagian dari kisah para nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama merenung akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat ke-77 yang berbunyi, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تخاف دركا ولا تخشى. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar mengembara pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan kisah Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa kaumnya keluar dari bumi Mesir. Perintah ini diturunkan sewaktu Fir'aun mula meningkatkan kekejamannya terhadap Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Setibanya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya di tepi laut, kaum Nabi Musa alaihissalam merasa ketakutan kerana mereka tidak dapat meneruskan perjalanan menyelamatkan diri mereka. Dengan Fir'aun dan tenteranya pula semakin menghampiri mereka. Dalam keadaan cemas, resah dan gelisah itu, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya untuk kekal tenang dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka jalan antara belahan lautan buat mereka laluinya dengan selamat. Saudaraku, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari Fir'aun dan tenteranya, mereka berhadapan dengan situasi yang baru di negara yang baru serta keadaan yang tidak menentu. Bahkan mereka berada di padang pasir tanpa rumah dan tempat teduh yang sempurna buat mereka seisi keluarga. Dalam situasi tersebut, marilah kita memerhatikan pesanan yang disampaikan Nabi Musa AS kepada kaumnya. Ia bukanlah peringatan untuk terus bersabar, akan tetapi ia merupakan satu peringatan kepada kaumnya untuk terus bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang bermaksud, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Meskipun Nabi Musa AS bersama kaumnya berada dalam keadaan yang perit dan pahit,
baginda mengingatkan kepada kaumnya untuk bersyukur ke atas segala nikmat dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala rancangkan buat mereka. Sebelum ayat ini, Nabi Musa AS mengingatkan kaumnya akan segala nikmat yang telah Tuhan kurniakan kepada mereka. Tuhan telah menyelamatkan mereka dari ancaman Fir'aun yang telah menzalimi mereka. Anak-anak mereka sekarang ini selamat. Keluarga mereka sekarang ini bebas dari segala ancaman. Mengapa Nabi Musa AS mengingatkan sedemikian? Bukankah bersyukur itu apabila kita dikurniakan nikmat dalam kehidupan? Bagaimana pula kita seharusnya bersyukur ketika sedang diuji? Bersyukur ketika diuji sebenarnya merupakan satu tahap yang perlu diusahakan setiap individu mukmin. Ia mendorong kita untuk bermuhasabah diri dan melihat kepada pelbagai nikmat yang Tuhan kurniakan. Walaupun pada saat itu kita masih lagi diuji Tuhan. Ia menyedarkan kita bahawa di sebalik setiap ujian itu terdapat banyak lagi kenikmatan yang kita nikmati dan kecapi. Kita diuji untuk kerja di rumah. Akan tetapi, kita menikmati kemudahan untuk beribadah di rumah dengan keadaan yang lebih selesa dan teratur. Kita diuji untuk mengimbangi antara tugas kita dan keperluan keluarga kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita berpeluang untuk menghargai masa-masa berharga dengan pasangan dan anak-anak kita. Setiap ujian yang dihadapi adalah untuk kebaikan kita, kerana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kesyukuran, kesabaran dan pengharapan kita dengan penuh kasih sayang dan rahmat-Nya. Perhatikan contoh teladan dari Rasulullah SAW. Bagaimana baginda sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan, sama ada semasa senang atau susah, semasa gembira atau sedih, dan semasa suka ataupun duka. Baginda SAW sering mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal, yang bermaksud segala puji hanya bagi Allah di atas setiap keadaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Saudaraku, setelah berminggu-minggu kita diuji dengan duduk di rumah dalam usaha kita membendung penularan wabak dalam masyarakat, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana tempoh pemutus rantaian jangkitan telah pun berakhir. Beberapa aktiviti dapat dijalankan semula dan kita juga dapat menziarahi orang tua kita sungguh pun dengan jumlah pelawat yang sedikit. Malahan, masjid-masjid kita juga sedang mula dibuka secara berperingkat. Sungguh pun begitu, perjuangan dan usaha kita untuk mencegah penularan wabak ini masih belum berakhir lagi. Langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan dan kesihatan diri, menjaga jarak selamat dan sebagainya perlu terus diamalkan. Kita tidak boleh mengambil ringan akan langkah-langkah penting ini kerana kita tidak mahu menimbulkan sebarang bahaya dalam masyarakat kita lagi. Sama-samalah kita berganding bahu, memainkan peranan kita untuk menjaga keselamatan diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keamanan dan kesejahteraan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.